Okay, hai semua. Okay, bersama saya Miss Ash dalam e-tuition. So, hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar topik mikroorganisma. Okay, baru-baru ni kita dengar viral pasal COVID-19 kan? Okay, untuk pengetahuan awak semua, COVID-19 tu adalah sejenis virus. Virus itu adalah salah satu mikroorganisma. Okey, so saya nak terangkan apa itu maksud mikroorganisma. Okey, mikroorganisma sebenarnya dia adalah gabungan dua perkataan iaitu mikro dan organisma. Okey, mikro maksudnya kecil. Organisma maksudnya benda hidup sebab tu dia ada melakukan proses hidup. Okey, apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma adalah hidupan seni yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Mata kita sekarang ni kita panggil mata kasar. Jadi, macam mana awak nak tengok mikroorganisma? Macam mana awak nak nampak mikroorganisma? Awak kena menggunakan mikroskop. Okey? So, mikroorganisma adalah hidupan seni yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, seterusnya kita tengok jenis-jenis mikroorganisma. Jenis-jenis mikroorganisma ada 5. Okey, yang pertama adalah fungi. Okey, fungi contohnya macam yeast ataupun mucor. Okey, yeast yang kita buat roti tu kita panggil yeast lah. Okey, so fungi contoh dia adalah yeast ataupun mucor. Kedua kita ada bakteria. Okay, bakteria contoh dia macam E. coli, Salmonella, Bacillus, itu antaranya adalah bakteria dan bakteria boleh mendatangkan penyakit dan dia juga ada kegunaan dia, nanti saya terangkan. Selain bakteria kita ada alga. Okey, untuk pengetahuan awak semua, okey, alga ni alga dia membuat makanan sendiri. Contohnya macam phytoplankton, spirogyra. Okey, itu adalah contoh alga. Dan seterusnya kita ada protozoa. Okey, untuk pengetahuan awak semua, protozoa dia duduk dalam air. Okey, protozoa dia duduk dalam air. Kalau dalam soalan tanya, apakah mikroorganisma yang boleh didapati di dalam kolam? Protozoa, senang je. Protozoa duduk dalam air. Okey, apa contoh protozoa? Okey, contoh dia macam amoeba, paramecium. Okey, dia adalah sejenis protozoa. Dan akhir sekali adalah virus. Contoh dia macam HIV, virus influenza dan yang terbaru adalah COVID-19. Okey, ini adalah 5 jenis mikroorganisma. Dan seterusnya saya nak terangkan proses hidup mikroorganisma. Okey, proses hidup mikroorganisma ada 3. Pertama, bernafas. Okey. Apa buktinya mikroorganisma bernafas? Okay, buktinya kalau awak buat eksperimen, awak campurkan yeast ke dalam air gula. Okay. Biasanya orang buat eksperimen lah. Contoh dia buat eksperimen, letak botol, buruknya botol saya. Okay, botol, letak belon. Okay, kalau awak letak yeast dan air gula, belon itu akan mengembang. Okay, belon itu akan mengembang. Kenapa? Kerana yeast bernafas. Yeast bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Sebab itu belon tersebut akan mengembang. Okey, itu contoh. Okey, nombor 2, bergerak. Okey, apa buktinya mikroorganisma bergerak? Okey, contoh eksperimen yang biasa keluar dalam exam. Okey, dia ambil sampel daripada air kolam. Lepas tu dia letak dekat bawah mikroskop. Bila dia tengok, ada amoeba. Tetapi amoeba ataupun paramecium tersebut bergerak-gerak, bertukar-tukar tempat. Kenapa? Sebab
Dia bergerak. Ya, betul, itu adalah proses hidup mereka. Dan nombor 3 adalah bertumbuh ataupun dia membiak. Contohnya kulapuk yang ada dekat roti. Kulapuk atau bahasa lainnya kita panggil kulat. Kulat dekat roti, semakin hari dia akan semakin bertambah. Itu yang kita panggil bertumbuh. Okey, so proses hidup ada 3. Bernafas, bergerak dan bertumbuh. Okey. Dan kita tengok pula faktor pertumbuhan mikroorganisma. Faktor pertumbuhan mikroorganisma ada 5. Pertama, mestilah kena ada air. Macam benda-benda hidup yang lain, mikroorganisma juga memerlukan air. Kedua, awak rasa apa? Kedua mestilah udara. Okey. Ketiga, nutrien. Keempat, suhu yang sesuai. Dan kelima, keasidan yang sesuai. Okey, contohnya macam air. Biasanya air kalau awak tengok eksperimen roti. Roti bila kita renjaskan air, akan tumbuh kulapuk. Okey, contoh yang lain pula udara. Kalau roti ataupun ataupun makanan yang terdedah kepada udara, dia akan cepat basi. Kenapa? Sebab dekat udara ada mikroorganisma, ada bakteria, ada virus, ada banyak mikroorganisma dalam udara. Okey, nutrien pula. Nutrien macam apa? Macam gula. Macam kita juga, kita memerlukan nutrien untuk membesar, betul tak? Okey, mikroorganisma juga memerlukan nutrien untuk melakukan proses hidup mereka. Nutrien tu tak kisahlah gula ke, kanji ke, makanan ke. Okey? Sebab tu makanan awak, makanan dia cepat basi. Sebab mikroorganisma lagi senang nak tumbuh. Jaranglah awak tengok, pernah tak awak tengok whiteboard ada kulat? Jarang kan? Kerusi ke berkulat? Tak ada, sebab dia tak ada nutrien dekat situ. Tapi makanan ada nutrien dalam makanan. Sebab tu mikroorganisma senang nak membiak, bertumbuh. Okey. Suhu yang sesuai. Okey, untuk pengetahuan awak, mikroorganisma dia tak boleh hidup dekat suhu yang terlalu sejuk atau suhu yang terlalu panas. Okey. So kalau suhu yang sejuk, dia akan melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Sebab tu makanan kalau awak tak makan, mak ayah awak akan letak dekat tempat yang sejuk, iaitu peti ais lah. Kalau awak nak makan balik makanan, mak awak akan selalu masak, panaskan balik. Ataupun awak sebelum awak minum air, awak kena masak air. Sebab apa? Sebab nak membunuh mikroorganisma yang ada dalam air tersebut. Okey, dan akhir sekali, keasidan yang sesuai. Mikroorganisma dia tak boleh hidup dekat tempat yang terlalu berasid ataupun terlalu beralkali. Okey, keasidan yang sesuai. Okey, kegunaan mikroorganisma. Okey, apa kegunaan mikroorganisma? Pertama sekali dalam pembuatan makanan. Okey, macam keju, macam roti, kita guna mikroorganisma. Okey, seterusnya kita juga nak buat, kegunaan dia adalah untuk membuat antibiotik dan antivirus. Okey. Kegunaan lain mikroorganisma juga dalam pembuatan antibiotik dan antivirus. Selain daripada itu, nombor 3, penguraian dalam loji-loji. Kita gunakan bakteria untuk menguraikan sisa-sisa yang ada dalam loji. Okey, apa kesan buruk mikroorganisma? Okey, selain kegunaan, dia juga ada kesan buruk. Pertama, dia akan
menyebabkan makanan cepat rosak. Tu je, senang je. Menyebabkan makanan cepat rosak. Okey, kedua, sebabkan apa lagi? Boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Macam terbaru ni, kita ada COVID-19. COVID-19 tu penyakit berjangkit lah. Lagi apa? Konjungtivitis, influenza, kurap, itu semua penyakit yang berjangkit. Okey, itu adalah antara kesan buruk mikroorganisma. Okey, so saya nak terangkan apa langkah-langkah yang awak perlu buat supaya kita boleh terhindar daripada penyakit. Okey, sekarang ni kan COVID-19. Apa awak buat? Awak kena guna hand sanitizer. Okey, awak kena selalu cuci tangan sebab tangan kita ni pegang banyak benda. Okey, pegang awak pergi toilet, pegang mangkuk jamban, pegang kawan awak. Okey, so tangan kita memang banyak bakteria. So kita kena selalu basuh tangan ataupun pakai hand sanitizer. Apa lagi yang awak boleh buat langkah-langkah untuk mengelakkan penyakit berjangkit? Awak kena jangan kongsi barang keperluan orang lain macam tuala, jangan kongsi dengan orang, baju. Okey, tak boleh berkongsi dengan orang lain. Pasal apa lagi awak boleh buat? Awak kena kerap mandi, selalu mandi. Kalau balik daripada shopping, balik daripada main bola, balik daripada mana? Pergi jumpa girlfriend, boyfriend, awak kena mandi. Sebab kat luar, awak tak tahu awak terdedah pada apa, bakteria apa, awak tak tahu. Sebab tu awak kena mandi menggunakan sabun. Janganlah mandi kerbau, kena menggunakan sabun. Lagi apa yang awak perlu buat? Okey. Awak kena masak air sebelum minum. Awak kena masak air sebelum minum. Okey. Lepas tu awak kena buat apa lagi? Masak makanan. Untuk apa? Untuk membunuh bakteria. Okey guys, itu saja dalam bab mikroorganisma. Jangan lupa saksikan banyak lagi video daripada kami, Itu Shen. Okey, bye. Assalamualaikum.